Terima kasih kerana menonton Buletin 1.30 bersiaran tengah hari ini bersama saya Amr Hakim Lokman. Terus ke tajuk utama. Peruntukan 300 juta ringgit e-Belia bakal manfaat 2 juta rakyat berusia 18 hingga 20 tahun. Pemotongan elangan penjawat awam sumbang akaun amanah bencana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Program e-Belia dengan peruntukan 300 juta ringgit dijangka memanfaatkan 2 juta rakyat berusia 18 hingga 20 tahun serta pelajar institusi pengajian tinggi IPT sepenuh masa. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, golongan belia diyakini boleh mempelopori kaedah pembayaran tanpa tunai sekaligus mendorong peniaga lain untuk menggunakan kaedah pembayaran sama. Berucap sempena pelancaran maya program e-Belia, Perdana Menteri berkata program berkenaan adalah inisiatif Belanjawan 2021 yang telah ditambah baik melalui program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa. Menerusi program itu, nilai kredit ditingkatkan dari RM100 ke RM150 bagi setiap penerima dan dipadankan oleh penyedia e-dompet melalui pelbagai inisiatif tambahan seperti baucer dan pulangan tunai. Para belia di negara ini amat bertuah kerana dapat memanfaatkan aplikasi digital bagi menambah ilmu pengetahuan, berkomunikasi dengan satu sama lain serta mencari peluang pekerjaan dan perniagaan. Kerajaan sentiasa menggalakkan belia untuk terus meneroka inovasi dan menjadi pencetus idea seiring dengan perkembangan teknologi terkini. Katanya, kerajaan menyediakan pelbagai peruntukan dana kepada belia yang mahu menceburkan diri dalam perniagaan. Ia termasuk dana automasi dan digital yang menerapkan elemen digital dalam operasi perniagaan. Kesatuan Telekomunikasi antara bangsa-bangsa bersatu meletakkan Malaysia sebagai negara yang mempunyai warga digital tertinggi di dunia yang terdiri daripada golongan muda berusia antara 15 dan 24 tahun yang menggunakan internet secara aktif sekurang-kurangnya 5 tahun. Sementara itu, Perdana Menteri turut memaklumkan 60% daripada jumlah kutipan kerajaan tahun lalu adalah melalui kaedah e-pembayaran. Sasaran bagi pembayaran tanpa tunai untuk semua perkhidmatan kerajaan ditetapkan tahun depan seiring matlamat Belanjawan 2021 untuk menambah baik penyampaian perkhidmatan awam. Dengan perubahan norma hidup ekoran pandemik COVID-19, kita dapat lihat pelbagai aspek kehidupan harian kita secara sedar dan tidak disedari telah beralih kepada pendigitalan dan juga otomasi. Pandemik yang melanda mempercepatkan peralihan itu berlaku di seluruh dunia, termasuklah di negara kita. Kini hampir segala urusan dilakukan dalam talian, daripada interaksi semuka secara maya, mesyuarat, seminar, pembelajaran di sekolah, kuliah dan tutorial, apatah lagi urusan perbankan, termasuklah membeli belah. Katanya, laporan Bank Negara Malaysia BNM menunjukkan transaksi e-dompet tahun lalu meningkat 131% kepada 600 juta transaksi. Selain itu, pendaftaran peniaga menerima pembayaran melalui kod QR juga meningkat lebih 2 kali ganda pada akhir tahun lalu. Sementara itu, Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata, program e-Penjana yang dilaksana tahun lalu menyaksikan pendaftaran 4 juta pengguna e-dompet baru dan lebih 36,000 peniaga mendaftar dengan penyedia e-dompet. Sehubungan itu, beliau berharap momentum positif program e-Penjana dapat terus dikekalkan melalui program e-Belia yang dilancarkan hari ini. Ia sebagai kesinambungan kepada usaha kerajaan dalam memacu peralihan digitalisasi kewangan. Baru-baru ini juga melalui tinjauan umum didapati bahawa orang ramai menggunakan lebih daripada satu e-dompet. Penyedia perkhidmatan e-dompet yang terlibat dalam e-Belia secara keseluruhan mempunyai 30 juta pengguna aktif dan jaringan lebih 1 juta peniaga di dalam dan di luar talian. Jaringan yang kukuh dan luas ini membolehkan program e-Belia ini dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh negara dan mencapai lebih ramai belia dan pelajar.
Katanya kerajaan akan tetap mengutamakan belia dalam rangka belanjawan negara. Sesi libat urus dengan golongan belia akan diadakan bagi merangka belanjawan 2022. Sebahagian imbuhan tetap kerajaan ITK bagi pengurusan tertinggi dan grade 44 hingga grade 56 serta imbuhan tetap khidmat awam ITKA bagi grade 29 hingga grade 41 penjawat awam akan disumbang ke akaun amanah bencana. Sumbangan lebih 800,000 penjawat awam tidak termasuk barisan hadapan serta penjawat awam grade 1 hingga grade 28 itu dianggarkan lebih 30 juta ringgit. Perkara itu dimaklumkan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dalam satu kenyataan. Katanya sumbangan melalui pemotongan allowance itu adalah manifestasi solidariti penjawat awam dalam membantu kerajaan mendepani pandemik COVID-19. Penetapan sumbangan berdasarkan grade perkhidmatan adalah seperti tertera. Surat edaran dan perincian pelaksanaan potongan allowance akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Menurut Tan Sri Muhammad Zuki, sumbangan itu tanda kebersamaan penjawat awam dalam menyokong usaha kerajaan bagi memerangi dan melandaikan lekuk jangkitan pandemik. Semalam, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan gaji menteri dan timbalan menteri akan dipotong 3 bulan sebagai tanda prihatin dan menyumbang kepada usaha murni itu. Semua syarikat sektor perdagangan pengedaran di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP yang dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh PKP penuh mulai hari ini hingga 14 Jun diminta memohon semula surat kebenaran baru. Permohonan boleh dibuat di pautan COVID-19 Intelligent Management System CIMS MITI. Perkara itu dimaklumkan KPDN-HEP menerusi notis yang dimuat naik dalam laman Facebook. Notis maklumkan surat kebenaran CIMS atau MITI terdahulu adalah terbatal. Hanya 2 surat kelulusan berkenaan sahaja diperakui penguatkuasa bagi memastikan keseragaman dan mengelak kekeliruan. Ahad lalu, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan 10 jenis perkhidmatan perlu yang dibenarkan beroperasi dalam tempoh sekatan pergerakan penuh ini. Seorang lelaki yang cuba melarikan diri daripada ditahan pihak berkuasa merempuh kenderaan pasukan agensi kawalan sepadan AXEM. Sebelum itu, kenderaan suspek berusia 21 tahun berkenaan juga terbabas dan melanggar tiang elektrik. Kejadian berlaku di Padang Besar Perlis kira-kira 12 tengah hari semalam. Berhenti pemeriksaan polis. Bagaimanapun, tiada sebarang kecederaan dialami suspek. Rakaman ini dikongsi anggota AXEM Cuping ketika mengejar suspek dari Berseri hingga ke kaki bukit di Wang Kelian. Suspek yang berada di bawah pengaruh dadah turut memandu dalam keadaan berbahaya serta hampir melanggar orang awam. Komander AXEM Perlis, Deputi Superintendent Azizan Saman berkata, ketika penugasan rondaan, anggotanya terserempak dengan kereta terbabit yang sebelum ini dikesan menggunakan penyeludup ketika membuat penghantaran. Kereta dengan nombor pendaftaran palsu itu dipercayai digunakan ramai penyeludup secara bergilir-gilir. Rampasan melibatkan 390 kg daun ketum dan 1.21 gram syabu. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM37,600. Kes diserah kepada Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IP di Padang Besar. Siasatan mengikut Seksyen 30/3 Akta Racun 1952 dan Seksyen 12/2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Penutupan sektor ekonomi walaupun untuk jangka pendek bukan hanya menjejaskan bekalan keperluan industri di Malaysia, malah turut membabitkan rantaian di seluruh dunia. Menurut Kementerian Kewangan, perkembangan terbabit pastinya akan memberi kesan jangka panjang kepada negara. COVID-19 juga memberi kesan jangka panjang mengakibatkan perdagangan dan pelaburan beralih dari Malaysia, malah menjejaskan daya saing negara dalam rantaian nilai global. Sektor yang dibenarkan beroperasi sepanjang PKP 3.0 penting untuk mencegah kegagalan rantaian bekalan bagi produk dan perkhidmatan selain menjaga kesejahteraan rakyat. Selain keperluan untuk mengawal COVID-19 secara cekap, terdapat juga keperluan untuk mencegah gangguan terhadap rantaian nilai sektor pembuatan. Peserta pasaran modal CMP boleh menjalankan dan menyediakan perkhidmatan dan aktiviti pasaran modal dengan SOP diperketatkan. Menurut Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC), pasaran modal akan beroperasi seperti biasa sepanjang PKP 3.0 dikuat kuasa. CMP sebagai penyedia perkhidmatan boleh menjalankan aktiviti pasaran modal termasuk bursa yang diluluskan, entiti berlesen, individu berdaftar dan juru audit yang berdaftar dengan lembaga pemantauan audit. Selain itu, CMP dikehendaki menyediakan kriteria dan proses yang jelas bagi memastikan pematuhan terhadap keperluan SOP. SC juga menegaskan semua CMP dan penerbit tersenarai lebih berwaspada dan mengurangkan pergerakan serta interaksi dalam kalangan kaki tangan, ejen, pelanggan dan pemegang saham.
Pertama kali baca surah Yasin di rumah dipimpin oleh stesen televisyen. Semoga virus COVID-19 lenyap dari muka bumi ini. Doa untuk kesejahteraan negara dan keluarga. Itu antara perkongsian penonton TV3 sepenuh program Tanyalah Ustaz yang menganjurkan bacaan surah Yasin serentak yang kali pertama dianjurkan di kaca televisyen di seluruh negara pagi tadi. Sempena ulang tahun TV3 ke-37 hari ini, stesen televisyen nombor 1 negara menampilkan kelainan dalam program Tanyalah Ustaz bermula jam 6.30 pagi tadi. Bacaan Yasin ini dibawakan oleh Ustaz Sheikh Abdul Karim Al-Maki, Ustaz Prof. Madya Dr. Muhammad Farid Rabi Abdullah dan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Program ini menyeru umat Islam di seluruh Malaysia untuk menyertai acara membaca surah Yasin di rumah. Menerusi program istimewa ini, penonton turut memeriahkan ulang tahun TV3 dengan berkongsi pengalaman melalui video dan gambar bersama keluarga. Menerusi tanda pagar TV3 ulang tahun 37, tanda pagar bacaan Yasin Tanyalah Ustaz, tanda pagar kesejahteraan negara. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara. Pejuang Hamas sedia berunding secara tidak langsung secepat mungkin mengenai pertukaran tahanan dengan Israel selepas kedua-dua pihak berbalas serangan Mei lalu. Ketua sayap politik kumpulan itu, Yahya Sinwar, berkata demikian ketika lawatan Ketua Perisik Mesir Abbas Kamil yang kini dalam misi mengukuhkan gencatan senjata diusahakan Kairah antara Israel dan Hamas pada 21 Mei lalu. Rundingan menumpukan 3 perkara iaitu lanjutkan gencatan senjata untuk jangka panjang, pertukaran tahanan dan pembangunan semula Gaza. Menurut Sinwar, Hamas juga tidak keberatan untuk berbincang mengenai pembangunan semula serta mengakhiri pengepungan lebih 1 dekad Israel dan pada masa sama berunding mengenai pertukaran tahanan. Sejak pencerobohan Israel pada 2014 di semenanjung Gaza, pejuang Hamas dilaporkan menahan mayat tentera Israel namun tiada pengesahan kematian membabitkan kedua-duanya dibuat. Hamas juga dipercayai menahan 2 warga Israel kerana memasuki Gaza yang didakwa mempunyai masalah kesihatan mental. Sementara itu, Israel pula dipercayai menahan lebih daripada 5,000 rakyat Palestin di penjaranya. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberikan varian COVID-19 label baru bagi memudahkan perbincangan dan mengelak stigma. Varian United Kingdom kini dikenali sebagai varian Alpha, Afrika Selatan sebagai Beta, Brazil sebagai Gamma dan India sebagai Delta. Meskipun menerima kecaman segelintir pihak, WHO berpendapat tindakan menamakan semula varian berkenaan akan mempermudah pelbagai kerja dan proses selain mengelak kekeliruan berikutan kod dikenal pasti sebelum ini terlalu panjang. Menurut pertubuhan itu lagi, nama terdahulu yang menjadi label virus berkenaan berpandu lokasi pertama varian terbabit dikenal pasti sekaligus menolak dakwaan mengenai asal-usul pandemik terbabit. Lapangan terbang antarabangsa di Hanoi, Vietnam menggantung penerbangan masuk dari luar negara bermula hari ini susulan penularan gelombang baru pandemik COVID-19 di negara itu. Pentadbiran Penerbangan Awam Vietnam CAAV memaklumkan pengantungan sementara penerbangan antarabangsa akan bermula di lapangan terbang antarabangsa Noi Pai di Hanoi bermula tengah malam ini hingga 7 Jun depan. Bagaimanapun penerbangan dari Hanoi ke luar negara akan diteruskan, namun kerajaan Vietnam tidak menjelaskan sama ada penerbangan domestik turut termasuk dalam penggantungan itu. Sepanjang minggu ini, Menteri Kesihatan Vietnam berkata pihak berkuasa mengesan varian hybrid baru iaitu gabungan antara varian India dan United Kingdom. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Perkembangan sukan. Persiapan pasukan kebangsaan menuju sambungan peringkat kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023 di Dubai, Emirat Arab Bersatu UAE mendapat suntikan istimewa. Ini selepas pemain berdarah campuran Belgium-Malaysia Dion Kuls diperkenal sebagai pemain ke-26 memperkuat barisan Harimau Malaya. Ia diumumkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dalam satu hantaran dari Dubai. Presidennya Datuk Hamidin Mohamad Amin memaklumkan Dion Kuls menyertai pasukan sebagai pemain ke-26 skuad Harimau Malaya selepas segala proses dokumentasi di peringkat FIFA dan AFC berhubung status kelayakan pendaftaran dan lain-lain selesai.
Dion Kouls bermain posisi pertahanan berusia 24 tahun. Kouls dibawa masuk ke pasukan kebangsaan sebagai pemain berdarah campuran mengikut pertalian darah ibunya warga negara Malaysia selain dilahirkan di Kuching, Sarawak. Menjelang Sukan Olimpik Tokyo 2020, pasukan bola lisut Australia antara yang terawal berlepas ke Jepun dengan perancangan mengadakan kem persiapan terakhir di utara Tokyo untuk membentuk skuad. Pasukan bola lisut Olimpik Australia mengambil tindakan awal sebagai persiapan menyertai Sukan Olimpik di Tokyo dengan berlepas ke negara itu. Mereka menaiki penerbangan dari Sydney dan akan berkampung di Ottawa City untuk program persediaan intensif pasukan. Ketika ini, negara itu membawa 23 pemain dan akan meneruskan sesi pemilihan untuk menyenarai pendek skuad 15 pemain. Ketua Kontijen Australia Ian Chesterman menjelaskan pihaknya selesa dengan tahap protokol diambil serta bersedia menghadapi sebarang senario. Ini selepas Jepun dilapor sedang ditekan kuat rakyatnya yang mendesak tamasya itu dibatalkan ekoran COVID-19. Saudara, Buletin 1.30 di penghujungnya. Teruskan patuhi SOP bagi usaha mengekang penularan COVID-19. 500 individu divaksin pada sejam pertama. Itu keupayaan pusat vaksin COVID-19 terbesar yang dibuka di Stadium Rugby Twickenham, England, sekaligus mempergiat usaha itu di negara berkenaan. Visualnya menutup paparan tengah hari ini. Saya Markim Lokman, salam hormat dan Assalamualaikum.